Saya Din, hos anda untuk hari ini di Didik TV KPM untuk pentaksiran Bilik Darjah. Hari ini kita memfokuskan berkenaan dengan PBD untuk mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Dan sekarang ini Cikgu Hugen akan menerangkan berkenaan dengan standard pembelajaran 13.3. Silakan Cikgu. Okey, baik, kita teruskan dengan standard pembelajaran 13.3. iaitu membanding beza antara sikap bersederhana dengan sikap keterlaluan. Okey, 13.3 masih lagi domain penakkulan moral. Okey, kita teruskan. Kaedah pentaksiran yang saya gunakan untuk 13.3 adalah lisan dan juga pemerhatian. Okey, saya melakukan soal jawab dulu. Okey, contohnya, saya memberikan beberapa kepingan gambar situasi. Okey, saya campur adukan gambar itu. Ada yang sikap keterlaluan, ada yang bersikap sederhana. Saya berikan kepada murid-murid saya seperti dalam gambar tersebut. Okey, murid-murid saya akan perhatikan gambar-gambar tersebut dan juga saya akan tanya kepada murid-murid saya, bagaimanakah kamu bersikap sederhana dalam situasi berkenaan? Okey, apabila murid-murid dah mengenali, dah tahu tentang gambar-gambar situasi tersebut, saya minta murid-murid saya membezakan yang mana satu situasi yang menunjukkan sikap sederhana, yang mana satu menunjukkan sikap keterlaluan. Okey, seperti yang ada dalam gambar ini, cikgu. Okey, murid saya ini sudah memanding beza. Dia pilih gambar yang keterlaluan dan juga gambar yang bersederhana. Okey, murid-murid lain perhatikan juga untuk tengok sama ada tugasan kawan dia itu betul ataupun tidak. Okey, lepas itu murid saya itu klasifikasikan gambar itu. Okey, dia banding beza yang mana keterlaluan dan juga yang mana bersederhana. Okey, ini aktiviti yang murid saya lakukan. Ini hasil kerja murid saya. Okey, baik. Sekarang cikgu, kita akan masuk kepada standard pembelajaran 13.4. Okey, menyatakan perasaan. Apabila saya sebut saja perasaan, mesti dah terlintas dalam fikiran guru-guru, ia berkaitan dengan domain emosi moral. Okey, menyatakan perasaan apabila bersikap sederhana dalam kehidupan seharian. Kaedah pentaksiran yang saya akan gunakan untuk 13.4 adalah lisan dan juga pemerhatian. Baik, okey. Apakah perasaan kamu? Okey, ini kita biasa akan tanya kepada murid-murid kita selepas aktiviti fan and pick ataupun selepas aktiviti bersikap sederhana. Kita tanya kepada murid kita, apakah perasaan kamu setelah mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian? Okey, untuk menunjukkan satu contoh, okey, cuba lihat video yang diberikan oleh ataupun video daripada murid saya. Bersikap sederhana. Saya juga dapat hidup dengan selesa. Ini adalah contoh video yang bersikap sederhana. Murid itu menyatakan perasaan dia apabila bersikap sederhana dalam kehidupan seharian. Baik. Okey, standard pembelajaran 13.5. Okey, guru-guru, 13.5 adalah domain. Ya, betul. Domain perlakuan moral. Maksudnya, murid-murid mesti melakukan apa yang mereka dah belajar itu. Mengamalkan perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian. Okey, kaedah pentaksiran untuk 13.5, saya masih menggunakan lisan dan juga pemerhatian. Okey, memberi respon secara lisan. Okey, saya tanya soalan. Okey, murid-murid, ceritakan pengalaman kamu apabila mengamalkan sikap sederhana dalam kehidupan seharian. Mesti murid, cikgu, saya nak jawab. Saya pilih seorang murid. Dalam kelas pun, saya pilih seorang murid. Cuba tengok video ini. Saya makan setiap hari. Saya tidak akan membazir makanan. Saya mengambil makanan yang cukup untuk saya. Saya sentiasa bersikap sederhana. Lihat tak cikgu bagaimanakah murid itu menceritakan pengalaman mereka. Apabila menceritakan pengalaman ini, guru-guru juga boleh bertanya apakah perasaan mereka apabila bersikap sederhana. Ini perlakuan sederhana dalam kehidupan seharian.
kita akan perhatikan murid-murid kita. Okey, contohnya murid-murid ini yang keluar dalam gimmick tadi tu, okey, video tadi tu, murid ni yang ambil makanan secukupnya dan murid ni habiskan makanan itu. Okey, biasa situasi ini kita boleh jumpa ataupun kita boleh lihat di kantin sekolah dan sebagainya. Okey, baik cikgu. Dalam kaedah pentaksiran pemerhatian pula, okey, saya meminta murid saya menunjukkan cara mereka bersikap sederhana. Mereka cipta bahan kita semula untuk menggalakkan sikap sederhana mereka. Okey, banyak barang yang mereka cipta. Okey, baik. Saya tunjukkan satu contoh video yang murid saya mereka cipta barang menggunakan, saya dengar, cardboard daripada tisu. Okey, cuba mari kita perhatikan. Saya sentiasa bersikap sederhana dengan mereka cipta barang. Ini bekas alat tulis saya. Hasilkan dengan kardbord tisu. Saya juga meminta kawan-kawan saya bersikap sederhana. Mereka juga menghasilkan banyak barang menggunakan bahan kita semula seperti saya. Lihat barang-barang ini. Lihat barang-barang ini. Okey, barang-barang itu saya dah bawa ke studio. Dengan kebenaran murid-murid itu, banyak barang cikgu mereka menghasilkan. Okey, mereka tengok murid yang pertama ni menghasilkan barang menggunakan bahan kita semula. Okey, dia ceritakan kepada kawan-kawan dia. Okey, kawan-kawan dia pun ikut seperti murid ini. So, mereka menghasilkan. Okey, apakah contoh barang-barang? Okey, ada rak buku saya terima, ada pasu bunga, ada bekas alat tulis dan juga tabung. Okey. Okey, cikgu. Kita teruskan buku catatan jimat cermat. Okey, ini juga memerlukan satu perlakuan yang kita boleh nampak. Okey, kita minta murid-murid kita buat buku catatan jimat cermat ini daripada wang saku yang mereka terima, daripada duit-duit yang ibu ke ataupun ayah bagi ke. Okey, bagaimana mereka belanjakan duit ini? Okey, kita boleh lihat sikap perlakuan mereka, sikap sederhana mereka dari segi ini. Okey, baik. Okey, baik cikgu. Okey, kita teruskan dengan standard prestasi yang saya dah sentuh tadi. Okey, daripada standard pembelajaran itu, okey, kita akan memberi tahap penguasaan kepada murid berdasarkan 6 standard prestasi ini. Okey, kita ada 6. Okey, kalau guru-guru melihat, okey, kita ada tahap 1, TP1 iaitu contoh kesederhanaan. Okey, mereka dah bagi dah contoh kesederhanaan dalam aktiviti fan and pick, dalam aktiviti perbincangan. Okey, menerangkan kepentingan. Okey, kalau cikgu-cikgu lihat, murid-murid dah hasilkan peta minda. Okey, menunjukkan cara bersikap sederhana dalam sesuatu situasi. Saya dah sediakan gambar situasi, murid berbincang mengenai cara. Okey, menunjuk cara sederhana dalam pelbagai situasi. Okey, kita boleh tanya kepada murid-murid kita. Okey, kalau situasi ini apa? Kalau situasi di luar bagaimana? Okey. Dan yang kelima, mengamalkan kesederhanaan. Bagaimana murid mengamalkan kesederhanaan? Okey, dengan menghasilkan bahan menggunakan barang kita semula dengan buku catatan jimat cermat itu. Okey. TP6. TP6 mengamalkan kesederhanaan dalam kehidupan seharian secara tekal dan atau boleh dicontohi. Kalau murid-murid lain contohi murid kamu yang mengamalkan standard pembelajaran ini, okey, kalau murid-murid mencontohi dia, maksudnya murid itu bolehlah kita memberikan tahap penguasaan yang 6 itu. Okey, baik murid, baik guru-guru. Okey. Pelaporan PBD tahun 1. Ini yang kita nak tengok sekarang. Okey, ini adalah template yang saya rasa guru-guru dah biasa dah tengok template ni. Okey, dalam template ini, okey, guru-guru kena pilih pendidikan moral di bawah tu. Okey, lepas pilih pendidikan moral, guru-guru kena pilih kelompok. Kelompok. Kelompok, macam pernah dengar kelompok ni. Okey, kalau guru-guru nak tahu, pendidikan moral ni kita akan buat pengisian dalam pelaporan ini berdasarkan kelompok. Apakah kelompok nilai itu? Okey, baik. Okey, ini dia. Kita ada 4 kelompok nilai. Okey, apabila guru-guru dah menghabiskan satu kelompok itu, okey, murid-murid, guru-guru boleh mencatat pencapaian murid. Okey, contohnya untuk kepercayaan kepada Tuhan, okey, guru-guru boleh mencatat. Okey, untuk nilai ni, apakah pencapaian murid saya? Untuk baik hati, apakah pencapaian murid saya? Berapa TP dia? Okey, guru-guru catat dulu. Apabila dah catat, dah habiskan kelompok 1 nilai,
dah habis kelompok nilai 2, guru-guru bolehlah isi dalam pelaporan PBD tahun 1 ini. Okey, baik. Okey, baik cikgu. Saya rasa saya sudah terangkan, saya sudah menjelaskan bagaimanakah standard pembelajaran. Okey, kita keluarkan domain, standard pembelajaran kita aplikasikan dalam bentuk latihan, aktiviti yang dilakukan di bilik darjah untuk pentaksiran bilik darjah. Akhir sekali, saya juga menunjukkan cikgu bagaimana nak buat pelaporan dalam pendidikan moral. Jangan lupa cikgu sentiasa merujuk dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP dan juga buku panduan pentaksiran bilik darjah yang dikeluarkan oleh bahagian pembangunan kurikulum. Baiklah Cikgu Google, seronoknya Cikgu. Walaupun Cikgu bercerita berkenaan dengan pentaksiran bilik darjah, saya ada anak dekat rumah. Okey. Bila tengok aktiviti yang murid-murid cikgu buat, rasa seronoknya, comel-comel semuanya anak murid cikgu. Ya, betul. Dan walaupun untuk mata pelajaran pendidikan moral, tapi memang dapat merangsang kreativiti murid-murid juga cikgu. Ya, betul. Murid-murid kita sangat kreatif. Tengoklah bahan-bahan yang mereka hasilkan ni. Saya rasa kreatif. macam nak minta cikgu telefon salah seorang murid ni, saya nak bawa balik satu. Boleh. Baik cikgu, terima kasih di atas penerangan pada hari ini untuk pentaksiran bilik darjah mata pelajaran pendidikan moral sekolah rendah. Semoga memberi manfaat kepada guru-guru yang sedang menonton pada hari ini. Sekali lagi, terima kasih Cikgu Kugan. Okey, terima kasih Din. Terima kasih kepada semua yang menonton kita. Okey, semua. Terima kasih. Okey, bye. Bye. Semoga berjumpa lagi terus menonton di TV KPM.